Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup Teromba Penglipur Lara. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya di Ulu Bondol. Ulu Bondol dalam semak kerbau mandul banyak lemak. Apa maknanya itu tuan-tuan dan puan-puan? Itu ada satu cerita yang cukup panjang. Kalau dalam cerita-cerita lisan Melayu dulu, dan saya pernah bercerita dan saya pernah dapatkan cerita-cerita lisan tu, Hang Jebat dan Hang Tuah pernah datang ke Ulu Bondol ni. Kalau keluar balik daripada kawasan ni, ada jalan ke depan, Tompek Peranginan Ulu Bondol di bawah tu. Kalau jalan tu sebelah kanan, di situ dulu ada surau Hang Jebat tu sendiri yang bersuluk di situ. Ulu Bondol dalam semak kerbau mandul banyak lemak. Jadi maknanya di situ ada ceritanya, ada kisah-kisah lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan persoalkan nak kata Hang Jebat dan Hang Tuah ni orang Negeri Sembilan. Bukan. Sebab Ulu Bondol ini pun dulu adalah sebahagian daripada Melaka. Ini adalah hulu Melaka, sebahagian daripada Melaka. Adalah jajahan di bawah Melaka itu sendiri. Tapi hari ini saya nak cerita pasal makam Tok Johor. Di sebelah kiri saya ni, tuan-tuan dan puan, Tok Johor. Siapa deh Tok Johor tu, tuan-tuan dan puan? Tok Johor ni, kalau cerita-cerita lisan lampau dibagi tahu oleh orang-orang tua dulu, zaman almarhum Tuanku Munawir, daripada Seri Menanti terdapat rombongan yang datang menziarahi di makam ini, bertahlil, baca doa, sebab Tok Johor ini adalah satu warisan, satu tokoh yang cukup terkenal pada satu ketika dahulu. Dan seorang yang hebat dari segi syarat dan hebat dari segi ilmu adat, ilmu warisan dan ilmu Melayu itu sendiri. Dan dibagi tahu dek orang-orang tua di Ulu Bondol, zaman Jepun dulu, tuan-tuan dan puan, oleh kerana kasyafnya, walinya Tok Johor ni, orang-orang Jepun, tentera Jepun dan juga zaman komunis tak nampak jalan untuk datang ke sini. Tak berani nak mengganggu-gugat Ulu Bondol ni, tuan-tuan dan puan. Dan inilah dia. Kalau kita lihat batunya, batu yang cukup kokoh. Macam mana boleh kokoh macam ni? Kalau setinggi ini, tuan-tuan dan puan, dan setinggi inilah di bawahnya. Boleh agak di sini. Kalau sekaki, 2 kaki, 3 kaki, sampai kaki, 5 kaki di sini. Saya agak ni 5 kaki dan 5 kaki di bawah. Dan itu batu lawannya. Dan ada makam yang lain lagi dalam ni. Ada satu lagi. Jadi maknanya ada satu dan ada 2 di situ. Dan kemudian tanah hidup, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan tengok tanah ni naik. Dan ini melambangkan dari segi budaya, tuan-tuan dan puan, tokoh di dalam ni adalah tokoh yang hebat. Tokoh yang hebat. Jadi tompek ni sejuk. Dan tanah ni sentiasa hidup ni, tuan-tuan. Tengok. Dia hidup, lepas tu dia jatuh ke bawah. Dia hidup, dia jatuh ke bawah. Dan tanahnya licin. Ini saya bercakap dari segi budaya. Saya tak bercakap dari segi syarat, sebab saya tidak ada kepakaran dalam bidang itu. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang terkenal, kebiasaannya makamnya akan ditumbuhi oleh tanah. Dia sentiasa naik dan batunya berdamping dengan tanah. Dan ini antara petunjuk-petunjuknya. Dan tompek ni, tuan-tuan dan puan, di belakang ni dulu ada perkampungan di belakang tu, perkampungan. Dan tompek ni dah wujud lama. Dan pematang atau rintisan di atas tu adalah rintisan Bukit Putih sampai di hujung. Bukit Putih ni siapa pula yang buka?
Tok Perobo nama tuan-tuan dan puan. Tok Purba, Tok Perobo. Dan Bukit Putih juga terkenal dengan Porang Bukit Putih. Itu satu cerita lain tuan-tuan dan puan. Dan inilah bentuk-bentuk batu, ya. Kalau orang Negeri Sembilan kata batu hidup. Ya, kalau bahasa surat batu megalit. Ni batu hidup. Nah, kenapa batu itu hidup? Dan orang yang moden hari ini macam mana pula batu boleh hidup? Pendapat saya tuan-tuan dan puan, ya, oleh kerana zikir, doa, dan oleh kerana kasyafnya orang yang di dalam tu, maka batu itu adalah seperti ini. Dan kalau kita lihat di luar, ada yang lain lagi. Semua ni adalah batu kubur. Dan kalau kita lihat di situ pun ada lagi. Di sini pun ada lagi tuan-tuan dan puan. Dan sampai di luar. Dan kalau kita lihat makam ni ada 2 peringkat. Ini zaman lama. Kalau batu seperti ini dan batu seperti ini tuan-tuan dan puan, batu hidup seperti ini sudah pasti 1600 atau 1700 dan sudah pasti 1800. Batu seperti ini. Ini peringkat yang pertama. Nih. Peringkat yang kedua. Batu seperti itu. Banyak di luar. Di luar tu pun ada. Jadi dia ada 2 peringkat. Dia ada 2 bentuk makam di sini dan ada 2 bentuk batu di sini. Dan satu lagi. Kalau kita nak faham petunjuk-petunjuk, di tempat itu ada penempatan ataupun tidak. Sungai ada di depan, makam ada di sini, dan kita tengok di jajaran ini sampai ke ujung, rumah-rumah lama banyak. Masjid ada di sebelah ujung, Masjid Ulu Bendo, dan itu petanda-petandanya. Saya tuan-tuan dan puan di tanah perkuburan Tanjung Lima Purut. Maknanya dalam luar Teraci. Di belakang sana tadi itu Ulu Bendo. Ya, ini dalam luar Teraci. Satu tanah perkuburan yang cukup lebar dan luas. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan, saya perhatikan tanah perkuburan ni ada 3 peringkat. Ini satu. Ni batu-batu hidup. Batu hidup ataupun bahasa suratnya kata batu megalit. Banyak. Dan inilah bentuknya tuan-tuan dan puan. Dan yang ini pasal apa dia pendek? Dulu dia tinggi sebab patah. Naik patah yang ni. Tengok. Dan tuan-tuan dan puan dah pasti tengok. Ni kan tercabut. Dan ni. Dan mesti berpasang-pasang. Bila dia berpasang-pasang 1, 2, dan kita tengok yang ini pula 1, 2, dah pasti ini adalah makam ataupun kubur. Kan ni patah. Ni. Dan kedudukannya, kalau dia goyah macam ni, maknanya dia tidak berapa dalam sangat. Dan yang dikebumikan kalau macam ni, besar kemungkinan adalah orang biasa saja. Dan kalau kita lihat di belakang tu ada satu lagi tu. Jadi ini peringkat yang pertama. Dan batu-batunya kita tengok ni dah. Inilah bentuk batunya sebab tak berapa dalam. Maknanya rakyat biasa tercabut-cabut ni. Tu. Dan yang ini peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Tuan-tuan, batu yang ini peringkat yang kedua. Tuan-tuan dan puan boleh tengok. Ijah binti Sawang. 28 bulan 4 1904. Ini peringkat yang kedua. Dan ini peringkat yang kedua. Yang atas itu baru peringkat yang ketiga batunya. Jadi 3 tahap yang boleh kita pelajari. Yang tahap yang pertama batu hidup 1600 atau 1700 ataupun 1800. Ni dah pasti bukan 1006, bukan 1007, 1007 hujung dan 1800. Itu batu-batu tu. Dan sampailah yang ni. Dan ini adalah
pendapatan orang yang datang daripada luar, ya, yang suku-suku, suku Solomak, ya, suku Tanah Datar, suku Biduando, suku Asalah, dan suku Batu Hampa, suku Seri Melenggang. Itu pendapatan daripada luar. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan, saya dah bagi tahu dah, kalau ada tanah perkuburan macam ni, ada sungai, ada sawah. Sawah tu tepi tu apabila kita masuk. Dan ada penempatan. Sekarang saya ada di Luak Teraci, ya, di Luak Teraci. Dan apa yang saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan dan puan, yang saya pegang ni, ini adalah makam Tok Patah, P-A-T-A-H. Kenapa dipanggil makam Tok Patah? Ya, kalau tuan-tuan dan puan tengok goyangnya batu ni, dia dalam lagi dalam ni. Dia bukan 2 kaki, bukan 3 kaki. Hampir sama macam ni di bawah. Di bawah. Ni. Dan batu ni, kalau menurut cerita-cerita lisan orang tua-tua, batu ni hidup. Hidup sampai satu tahap dia akan patah. Lepas tu dia akan naik balik. Lepas tu dia akan patah. Sebab tu orang Melayu di sini panggil ni adalah makam Tok Patah. Satu. Yang kedua, orang bercerita Tok Patah ni adalah tokoh hebat yang kasyaf, warak, ilmu porang yang tinggi, ya, ilmu porang yang tinggi. Dan satu ketika masa dia nak buka kawasan ni, Teraci ni, dia berlawan dengan gajah. Berlawan dengan gajah dan dia dipijak oleh gajah, pinggang dia patah. Tapi dia mampu boleh terus hidup. Ya, terus hidup, dan dialah yang membuka kawasan ni. Dan Tok Patah ni terlibat dengan porang Bukit Putih 1875. Kalau 1875, maknanya Tok Patah ni 1800 ataupun 1790 ke atas dia lahir. Faham tak? Jadi dia terlibat. Dan ada bukti-bukti lain keterlibatan ini. Kalau ada satu rumah di Lanjut Manis tu, ada satu rumah suku Solomak, ada meriam Datuk Abdul Rahman bin Oyok. Ada dekat Tangguh tu meriam. Meriam yang digunakan porang masa Bukit Putih tu sendiri. Dan ini contoh di sini. Dan ini adalah orang-orang kanan dia. Orang kanan dia. Dan kalau di sebelah hujung tu ada 2. Dan ni bukan satu batu. Lawannya di sini. Kan dia patah. Dia 2. Lawannya di sini. Dia berpasang-pasang. 2. Dan ini satu penempatan perkampungan yang sangat menarik. Sebab di sebelah hujung tu sawah. Ya, sawah. Dan sana bukit. Dan situ bukit. Ini adalah kawasan lembah. Bila kawasan lembah, memang sesuai untuk penempatan. Dan ini Luak Teraci, salah satu daripada luak tanah mengandung, ya, yang ketuanya adalah Duli Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan boleh tengok, kalau dia besar tinggi macam ni, itu melambangkan kedudukannya. Dia sebagai ketua. Ni batu. Kalau kecil macam tu, maknanya pengikut. Besar macam ujung sana, ujung tu ada satu lagi. Itu orang yang ada kedudukan. Yang ini orang ada kedudukan. Ni pun dah patah. Dia patah. Ini orang yang ada kedudukan. Dan besar kemungkinan adalah orang kanan dia, sebab dia dokek di sini. Dan situ adalah pengikut-pengikutnya. Dan orang yang hebat-hebat ni sudah pasti makamnya dinaiki oleh tanah. Kali ini saya masih lagi di Teraci.
Tapi Tompek ni namanya Kampung Padang Lebar. Ni Padang Lebar nama ni. Padang Lebar. Masuk sampai ke dalam. Tapi letaknya di kawasan Teraci. Kita tak payah panjang lebar cerita tu. Saya nak cerita pasal makam ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok makam ni, bentuk kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke Kelantan, ya, makam raja-raja di Kelantan, inilah bentuk ni. Dan kalau ditengok tiang ni, tiang pecah 8 ni, ada 8. Jadi kalau macam ni bentuknya adalah raja. Dan dia dipasak di atas tu, bawah ni, dan ada dompet semua dan bentuknya macam ni. Kalau istilah orang moden kata bentuk nasi lemak, bungkus nasi lemak kata. Tapi kalau istilah lama, ini adalah zaman raja-raja dulu dan ada kayu-kayu silang macam ni. Ni dah lama dah tuan-tuan dan puan. Dan yang di dalam ni lah raja tu. Raja Sirih Senadi. Ni. Batu 1, batu 2. Tanah dia hidup. Kan saya dah bagi tahu, orang yang hebat, ya, orang yang kasyaf, inilah bentuk batunya. Ya, inilah bentuk batunya yang sentiasa hidup batunya. Dan kalau kita tengok batunya agak lain, macam keputih-putihan macam tu. Sini ujung. Dan tanahnya hidup ni. Ya, Raja Sirih Senadi. Dan kemudian ini adalah orang agamanya. Ya, orang agamanya iaitu Tok Sampin. S-A-M-P-I-N, Tok Sampin. Batu ni dah gobah. Dan ada satu lagi batu di situ. Dan tanah ni naik. Tanah ni naik. Dan itu adalah pengikut-pengikutnya. Dan sebelah hujung tu, itu daerah moden. Saya dibagi tahu oleh orang di sini dulu adalah tanah perkuburan. Ada batu kubur tu. Dan di sebelah belakang tu ada lagi batu megalit lama di situ. Dan ada di letak tapak megalit situ dan situ. Dan kita tengok sebelah hujung ni. Dan ini adalah Laksmana dia. Laksmana Awang Daik Selempang Hitam. Ni. Dan ini adalah putrinya, Puteri Cempaka Biru. Puteri Cempaka Biru. Tengok, orang hebat semua naik sana. Dan kenapa saya kata ini puteri? Kalau batu ni lurus atas ke bawah, dia adalah perempuan. Kalau dia besar macam ni, orang ni 9 kata gedobok dia besar, ini adalah lelaki. Ya, Laksmana Awang Daik Selempang Hitam. Ni dah. Inilah tuan-tuan dan puan. Dan di sini sudah wujud kerajaan lama 500 tahun dahulu. Dan asalnya adalah pemimpin ini lari daripada Tompek asal 500 tahun dulu. Asal daripada Jambi dan ada kaitan dengan kerajaan Kalatana Kelantan. Kalatana Kelantan. Sebab tu saya sebut Kelantan tadi hotel tu. Ni. Dan kemudian ada batu yang lain nanti yang kita akan tengok di sebelah seberang sana. Satu kelompok dan sebelah kiri ni satu kelompok. Ini dah ada satu kerajaan lama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tengah hari, dekat-dekat nak tengah hari lah ni. Orang pilah kata dekat-dekat nak tengah hari get go kata. Tengah hari. Saya ada di Kampung Padang Lebar. Dan di makam ni yang keseluruhan ni keliling ni dipanggil sebagai makam Bidan 7. Ya, Bidan 7. Ramai orang mencari cerita ni. Dan ketika tu saya belum ada gorak untuk nak bercerita. Hari ni saya bercerita, tuan-tuan dan puan-puan. Berdasarkan amanah cerita-cerita lisan yang saya dapat daripada banyak pihak dan daripada orang tua-tua. Ya, Bidan 7 ni dia bukan 7 orang. Dia ada seorang ya. Yang ini dah tuan-tuan dan puan. Ni.
Nih, inilah bidan 7. Ini batu dia. Dan lawannya di sini. Ya, 1, 2. Ya, 1, 2. Ya, lawannya di sini. Dan cuba kita tengok di sini pula. Di sini batu dia. Batu dia. Dan di sini dah patah di sini. Ini dah patah. Dan bidan 7 ni tuan-tuan dan puan, yang keliling ni, yang keliling kelalang ni, semua ni adalah orang-orang kanan dia ataupun pengikut dia. Bidan 7 ni maknanya dia adalah seorang perempuan. Kalau era moden ni dipanggil sebagai KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita dah tengok tadi makam Raja Sirih Senadi. Inilah Kementerian Kesihatan dia dari segi perubatan. Dari segi perubatan. Kenapa 7? Maknanya hierarki yang paling tinggi sekali. Bawah sekali amarah dan hierarki yang paling tinggi. Maknanya yang kasyaf, warak, tarafnya adalah wali. Dan pada ketika itu seni perubatannya adalah bergantung kepada herba di sekeliling. Dan ada kitab-kitab lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Kitab-kitab lama inilah yang perlu kita cari. Kita tak tahu siapa yang mewarisi kitab-kitab ini. Saya yakin ada disimpan oleh anak cucu cicit piutnya sekarang. Ya, dalam bentuk herba ya, yang keliling, sebab Bukit Bukau di situ. Bukit Bukau di situ yang banyak menyimpan seni perubatan lamanya. Dan kemudian ini sama macam kalau kita lihat di Naning, Melaka, iaitu Tok Dul Said pun hebat dari segi perubatan yang seperti ini. Sebab yang nak ditampungnya, yang nak dijaganya adalah raja yang ada di makam sebelah hujung, kerajaan di sebelah hujung. Dan ada lagi di sebelah sana lagi makamnya. Dan makam di sebelah sana itu adalah yang ada kaitan dengan golongan agama. Ya, yang ada kaitan dengan golongan agama. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, perubatan tradisi yang sudah maju pada ketika itu. Dalam bentuk fizikal dan dalam bentuk rohaniah. Perubatan dalaman untuk kegunaan pahlawan-pahlawan, raja-raja dan pembesar-pembesar pada ketika itu. Martabat 7, bidan 7, wali 7. 7 ini adalah kedudukan yang paling tinggi, yang mengamalkan kalau Al-Fatihah pun 7. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Semuanya 7. Jadi inilah yang bertindak dari segi kawal selia kesihatan pada ketika itu. Sekarang ini masih lagi di Padang Lebar, iaitu di sebelah seberang daripada yang kita pergi tadi. Kalau yang di situ itu surau lama. Surau lama yang penuh sejarahnya, dan di situ pernah dibuat sekolah agama. Dan yang kita nak cerita ialah soal batu. Kalau kita lihat batu ni, yang ini pun dah patah, tuan-tuan. Ini besar kemungkinan ditanam balik. Dia bukan macam ni tanamnya. Dia kena tanam sepaling tidaknya separuh, baru dia kokoh. Ya, dan inilah bentuk-bentuk batu yang ada. Dan ini makam peringkat yang pertama, peringkat yang kedua, dan peringkat yang ketiga, ujung tu. Dan kalau di bawah Manggih tu dulu ada 2 makam yang ada pondoknya, ada rumahnya sekali. Ya, pada ketika tu yang di bawah Manggih tu, dan ada dikopung dengan besi. Dan yang letak duduk di sini ketuanya adalah yang paling tinggi tu.
Dan ini adalah golongan agama daripada Raja Sirih Senadi tadi. Dan Bidan 7 maknanya kawal selia kesihatan. Dan ini merangkap bahagian keagamaan. Ya, bahagian keagamaan. Dan kalau yang bahagian adat ada di sebelah depan sana. Dan ini adalah yang ada kaitan dengan keagamaan. Dan batu-batu ini adalah pengikut agama tadi yang tinggi sana. Yang tinggi sana. Dan kita boleh lihat bentuk-bentuk batunya. Yang tinggi, lebar, tinggi, panjang dan di bawah. Dan banyak yang dah patah yang sebenarnya. Dan inilah yang dikatakan teraci yang paling awal. Teraci yang paling awal di sini. Saya dibagi tahu oleh cerita lisan, di bawah tu ada pokok merobau mungkin. Pokok merobau. Pokok merobau. Dan di belakang tu, kalau tak silap saya ada sawah dan ada danau dan macam-macam lagi. Dan sana bukit dan situ bukit. Yang paling mustahak, perkataan teraci tu bukan datangnya daripada Ta'aci. Ta'aci itu lepas merdeka. Zaman sebelum mereka tak ada. Orang Minangkabau ramai datang di sini. Dan dia rumah makan sambal gesek. Buka kamus. Dalam kamus kata sambal gesek menurut orang Minangkabau ialah tarasi ataupun talasi. Itu yang datangnya perkataan teraci. Kerana orang Minangkabau yang ada suku ramai datang sini dan bercampur gaul dengan suku Biduanda yang ada di sini. Sekarang saya di kampung Jambu Lapan, arah ke Bahau. Kenapa namanya kampung Jambu Lapan? Kampung Jambu Lapan ni ada cerita mengatakan ada sebatang pokok jambu di sini. Buahnya ada 8 biji. Sebab tu namanya Jambu Lapan. Ada yang mengatakan kampung Jambu Lapan ni, ya, kalau di bawah tu ada sungai. Sungai Muar, Sungai Jompo bertemu, ada kualanya di situ. Kemudian ada penarikannya. Kapal ditarik ke atas 600 elo sampai ke masjid tu. Ya, sampai ke masjid tu. Jadi orang pedagang-pedagang daripada Pasai, ya Pasai, ya daripada Laut Cina Selatan, dia akan berhenti di situ, di sungai tu. Kemudian dia akan berhenti minum dan makan. Tompek tu lopan ni, jambu ni cantik. Lopan tu maknanya tompek tu gatal, tompek makan minum. Sebab tu Jambu Lapan. Tapi kali ni saya nak bercerita pasal makam yang di depan ni. Nenek Susu Labuh ni. 1, 2. Batunya daripada batu sungai. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat batu sungai, lain daripada batu megalit. Ini sudah 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Lebih ni, tuan-tuan dan perempuan ni. 1, belakang tu ada lagi, 2 dan ujung ni. Ada 3 makam di sini. Dan tanah ni kepunyaan suku Biduanda yang di belakang tu. Jadi maknanya kalau macam tu ini adalah suku Biduanda, iaitu orang asal. Orang asal di sini. Dan Nenek Labuh tu siapa? Tetek besar, panjang sampai ke bawah. Dan anak ramai. Bila dia nak menyusu anak yang kedua bising nak menyusu, ambil susu tu baling ke belakang. Pap, dia baling ke belakang. Kalau tu menangis, yang ni baling ke situ. Sebab tu Nenek Susu Labuh. Orang yang hebat, orang yang handal dari segi syarak, adat dan warisan. Dan inilah. Dan Tompek ni bukan kebun kota dulu. Dulu adalah hutan banat. Hutan banat ni maknanya hutan toba. Dan bawah ni ada sungai ni. Sungai Jompo. Dia beratas tu. Dia mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah dan bertemu dengan Sungai Muar sebelah hujung. Bawah tu ada kuala dia. Ya, ada kuala. Dan ini adalah satu Tompek persinggahan perkapalan yang cukup hebat satu ketika dulu. Zaman Langkah Suka. Abad yang keempat. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok bentuk batu tu, dia lain daripada batu megalit yang lain. Maknanya ini lagi awal.
Ya, ini lagi awal, maknanya abad 4, 5, 6, 7, 8 ni. Megalit ni kemudian 16, 17, 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Sekarang saya di Kuala Jempul, Kuala Jempul, dan inilah penarikan. Yang sebelah ujung tu Sungai Muar, Sungai Jempul, dia bertembung di situ. Dan di situlah kualanya. Kualanya tuan-tuan dan puan bukan bawah satu dah. Dulu lagi bawah sampai ke Seborang tu. Dan penebatan ada tobing situ, ada kampung lagi tu, sebelah ujung tu. Yang kelapa sawit tu, air dulu tu. Dan dalam sungai ini satu galah gait kelapa. Orang kalau bilang kata pengolan. Itulah dalamnya. Cukup dalam tu yang sebenarnya sungai ini dulu. Dan apabila kapal sampai situ akan ditarik sampai ke atas. Dia ada tasik, dia ada londa siam atas. Sampai ke atas, dia akan turun ke Sungai Seroting. Daripada Sungai Seroting masuk ke Rompin, Sungai Pahang, Laut Cina Selatan, dan dia akan bertebaran. Ini, dan jalan ni dah ditulis oleh Erdin Ho. Ya, Erdin Ho, seorang orientalis barat, dah menulis bahawa ini adalah laluan darat yang paling utama dulu
semenjak abad keempat lagi. Zaman kerajaan Langkasuka. Dah ada dah ni. Dah ada. Dan ini antara orang yang pernah membuka kawasan ni, iaitu Datuk Sim Padang daripada Pasai. Ya, dia ada beberapa orang datang, salah seorangnya dia lah. Dan kubur yang sebenarnya di atas puncak. Tetapi dah dialih di sebelah bawah, di puncak tu kuburnya. Dan masjidnya, suraunya di sebelah belakang tu. Dan kalau kita tengok batunya, sebentar nanti kita akan tengok batu ya, jenis siamnya, tu. Itu batu lama betul tu. Ya. Dan itulah jenis batu lama betul. Dan inilah tempat yang bersejarah, yang paling menarik. Ya, dan kalau di bawah dia boleh sampai ke Johor. Kalau ke atas sampai ke Melaka. Dan ini adalah kawasan Ulu Melaka. Hulu Melaka ni, kawasan ni. Ya, dan inilah sejarah-sejarah awal yang perlu kita ketahui. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya di Jambu 8 di tepi Jalan Besar ni. Ya, iaitu di penarikan Bahau. Kalau siapa baca tulisan Grodinho Eridia Grodinho, dia menulis abad ke-15. Sudah ada tulisannya mengatakan di bawah ni adalah jalan penarikan. Kapal ditarik daripada Kuala tu, bawah ni, tobing tu, masuk ke situ sampai ke ujung, sepadan dengan masjid tu. 600 elo. Ya, 600 elo. Dan apa kaitan dengan batu kubur di depan ni? Batu kubur. Batu kubur di depan ni, ini adalah batu kubur Panglima Tentera Siam. Tun Sen nama dia. Tun Sen. S-I-N. T-U-N-S-I-N. 1265 Masihi. 1265. Dia ditanam di sini. 1265. Maknanya Siam melanggar Melaka dahulu. Siam melanggar Melaka dahulu. Ini kawasannya. Sebab ini adalah kawasan Melaka. Maknanya Siam datang daripada Laut Cina Selatan, masuk ke Temerloh, Bera, Sungai Seroting, dan dia muncul di sini. Muncul di kawasan ni. Dan kalau tuan-tuan dan puan pergi sebelah belakang tu, ada Istana Seroting, Sungai Seroting di situ, dan ada macam satu pangkalan Bukit Laka nama dia. Dan masa serangan itu tentera Siam telah mengorek lubang daripada bawah ni. Korek lubang dipanggil sebagai Londa Siam untuk nak menutup jalan penarikan tadi. Tetapi gagal. Apabila tidak ada makanan, lepas itu dalam lubang tu ada banyak siput, digoboi, digulai, digoreng, kemudian dimakan. Apabila dimakan, kebanyakan semua mati. Termasuk Tun Sen ni sendiri. Tapi peperangan berlaku juga di kawasan ini. Jadi maknanya orang yang banyak membantu Melaka pada ketika itu adalah orang-orang Jompo. Orang-orang Jompo ni. Dan orang-orang Jompo ni orang-orang yang mahir dari segi laut, dari segi kapal. Ya, jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok bentuk batu dia, kan sama macam pagoda tu. Macam Angkor Wat Siam tu. Dia punya tunjak. Kalau kubur orang Melayu, macam mana yang ada di sini? Dan tulisannya tu ada di sini, 1265. Jadi melalui ICSEP, Institut Patriotik Malaysia, kalau tak silap, mereka telah memutuskan bahawa Melaka dibuka 1262. 1262. Dan ini sudah dipersetujui, bukan 1416, kalau tak silap, 1416, bukan 1400. 1262. Mereka mengambil daripada cerita ini. Cerita ini, serangan Siam di sini. Siam dah ada di sini. Dan inilah kawasan Ulu Melaka. Tapi sayang, ini roman ni tuan-tuan dan puan. Kesedaran untuk melestarikan itu tidak ada. Dan Tompek ni
diambil oleh Jabatan Pertanian Putrajaya, Tanah Musangking, dan pegawai itu berjanji nak dikopung ni. Nak dikopung. Tak apa, saya menunggu janji-janjinya supaya ini dijadikan sebagai bukti sejarah bahawa ini adalah satu tompek yang cukup bersejarah. Zaman Langkah Sukah dah ada dah ni. Dah ada yang sebenarnya. Ya, jadi tak apalah, kita berikhtiar untuk melestarikan, untuk mengangkat, untuk mengingat supaya anak cucu cicit tahu sudah ada jalan darat di sini. Pedagang-pedagang daripada seluruh dunia tak nak lalu di Johor sebab bahaya. Lalu di sini sebab tiupan angin di kawasan Selat Johor tu kuat, dia melalui jalan darat di sini. Inilah satu peninggalan ya di Negeri Sembilan yang patut dijaga, yang patut dilestarikan. Tapi lubang penarikan tu kebanyakan dah tutup. Dah buat masjid, dah buat rumah. Jadi patut kita jaga yang sebenarnya. Hari ini saya di Batang Pilah. Ya, belah depan tu Pekan Senaling, dan ini makam Batang Pilah, ya, tanah wakaf Batang Pilah. Yang saya nak tunjuk di sebelah kanan ialah makam Tok Ambik. Dan makam-makam ni ada tiga peringkat. Batu hidup yang tengah-tengah tu yang kita kaji sekarang ni. Lepas itu peringkat yang kedua, ada yang macam bunga teratai tu, ada 1, 2 yang tengah tu. Peringkat kedua, dan ada 1, 2 lagi dah. Dan peringkat yang ketiga. Yang ketiga yang cantik ni, yang moden ni. Dan ini saya fikir ini adalah peringkat yang kedua. Sebab dia ada tembok. Tembok ni. Yang ni pun peringkat yang kedua. Sebab dia ada tembok. Yang ni pun ada temboknya sebenarnya. Dan yang saya nak cerita ni ialah Tok Ambik. Tok Ambik ni pun asalnya pada kajian saya lah, batu tu ada di dalam. Tapi dah ditimbun oleh tanah yang saya katakan yang tokoh ni adalah tokoh yang hebat, kasyaf, ya, taraf wali, sejuk tanah ni, maka dia makin lama makin naik. Licin ni makin lama makin naik. Ya, dan dia ni kahwin dengan orang di sini. Orang di sini yang suku Tanah Datar kahwin dengan orang sini. Bila kahwin dengan orang suku Tanah Datar di sini, lepas itu suami dia di Kampung Ibul. Lepas itu dia duduk di rumah suami dia. Satu hari ada majlis rewang keraian, ramai kundi kahwin. Isterinya di atas memotong sayur, motong itu, dan suaminya duduk di sebelah bawah. Dulu kan lantai rumah kan jarang. Jadi oleh kerana kesilapan, pisau tu jatuh ke bawah, tertusuk ke perut suaminya. Lalu mengeluarkan darah dan macam-macam. Cuba diubati dalam masa seminggu, akhirnya meninggal. Apabila meninggal, maka orang di sebelah sini marah. Ya, apabila marah, seolah-olah nak berlaku perang antara orang di sini dengan orang di Kampung Ibul. Sudah berlaku pergeseran. Jadi oleh kerana Tok Ambik ini dididik dengan sifat dan sikap biar mati anak jangan mati adab. Adab berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kitabullah, syarak mendaki, adat menurun, syarak dan adat bagai aur dengan tebing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Dan beliau juga memegang kepada biar mati anak jangan mati adat. Maknanya kena ikut peraturan dan perundangan adat pepati itu sendiri. Untuk meredakan keadaan, oleh kerana kelembutan hatinya, didikan yang begitu baik, maka beliau menyerah di sini. Itu dipanggil sebagai adat ganti nyawa. Dia menyerah ke sini. Ya, rumah yang dia pergi itu lebih kurang di belakang sana. Sebab Senaling ni, kampung ni, dia bukan duduk di kawasan sini yang asalnya. Semuanya di tepi sungai. Kampung ni belakang. Dia datang menyerah, dan kemudian oleh kerana kepribadiannya yang baik, biar mati anak jangan mati adab, maka ia diterima oleh masyarakat di sini. Lalu disukukan
dia dimasukkan ke suku Tanah Datar. Ya, ke suku Tanah Datar, sehingga timbul persumpahan orang Tanah Datar di sini. Kalau ada mengatakan Tok Ambik ni orang luar, maka dia akan dimakan sumpah. Macam tu sekali. Dan Tok Ambik ni hiduplah hari demi hari, mengajar agama, mengaji, mendidik masyarakat di sini, dan dia adalah tempat rujukan. Dan dia juga digelar sebagai Nek Jondo yang saya selalu cerita. Kau nak tahu Podeh Lado ditumbuk-tumbuk, digiling-giling, kau nak tahu ramai Nek Jondo. Ulu Pilah Jalan Senaling. Ini dia. Nek Jondo ni, Nek ni perempuan yang sudah berumur. Jondo ni terpilih. Yang hebat dari segi syarak, adat dan warisan, tempat rujukan. Dan inilah tokohnya. Dan hidup dan aman damai di sini, akhirnya timbul penyakit berjangkit. Termasuk tokoh ni dan anaknya terjangkit, maka meninggal. Dimakamkan di sini. Dan oleh kerana kasyafnya, makam ni banyak petunjuk-petunjuknya. Orang-orang bercerita, cerita lisannya, ada rimaunya di sini. Ada rimaunya. Kadang-kadang kalau berlaku benda-benda yang tak elok, rimau tu akan mengaum 7 kali. Akan tahulah petanda tu, petanda tu, petanda ni. Itu menariknya tokoh ini. Dan kepribadiannya terus diamalkan oleh masyarakat di sini. Yang perempuan-perempuannya, maknanya pentingkan adab, pentingkan sopan. Mengikut penelitian saya, Tok Ambik ni ada beberapa orang adik-beradik. Tok Ambik, Tok Dio, Tok Paroi, ya, Tok Uko, Tok Naling. Itu antara adik-beradik dia yang sama-sama membuka keseluruhan Negeri Sembilan ni. Jadi tokoh yang ada di sini adalah bukan calang-calang tokoh dari segi adab, adat, syarak, budaya. Inilah dia yang perlu kita teruskan, yang perlu kita dendangkan tokoh ini. Tokoh wanita, tokoh Nek Jondo. Bukannya cerita kau nak tahu Podeh Lado ditumbuk-tumbuk, digiling-giling, kau nak tahu ramai jando Ulu Pilah Jalan Senaling. Bukan itu. Itu adalah gurauan antara orang Senaling dengan orang Gombau. Orang Senaling, orang Gombau cakap yang itu. Dan orang Senaling pula jawab, dan tak suka gulai robong, lorak, dan tak suka orang combong bosa burak. Dan itu ceritanya. Ini yang perlu dibetulkan. Dan tokoh Nek Jondo ni, dia hierarkinya lagi tinggi daripada Ibu Soko. Ya, bukan ramai di sesuatu tempat ni. Dia paling tinggi seorang ataupun 2 orang. Ya, dari pangkal Senaling jambatan tu sampai ke atas, sampailah ke Seribu nanti. Wanita-wanita yang suci ini, wanita yang selalu boleh dibuat rujukan. Ya, rujukan. Dan adab yang seperti inilah yang perlu kita teruskan. Kalau dalam budaya adat pepatih kata, walaupun harimau di dalam perut, kambingnya lepaskan. Keluarkan. Nampak tak bezanya? Dan kemudian, dari segi orang-orang wanita Negeri Sembilan yang macam ini, dia akan menggelarkan dirinya, ayo nak ke kedai. Ataupun kalau yang lebih muda, an suka betul lah budak tu adab. Dia bukan se ni lelaki, dan ni lelaki. Jadi ganti nama diri yang cukup cantik. Ini yang dikatakan, biar mati anak, jangan mati adab. Biar mati anak, jangan mati adat. Lembu baru, pedati baru, lembu masuk Kota Melaka, multimedia koridor baru, pusako lama jangan dilupa. Ya, pilih-pilih sampai menjadi. Pertama taluk kedua pantai, pilih-pilih pemimpin terpuji. Pertama elok, kedua pandai. Inilah pemimpinnya. Sampai era yang tertentu, banyak benda-benda yang agak mistik terjumpa di sini. Banyak yang mistik. Ada orang terjumpa wanita cantik kadang-kadang duduk di sini. Orang yang tertentu saja yang boleh nampak, ya. Jadi pada saya, kalau kita nak lihat daripada sudut mistik, sudut agama, pada saya orang yang macam ini, dia bukan mati. Dia terus hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita bergerak ke tempat yang lebih jauh. Kalau tengok panorama dalamnya adalah dalam kawasan hutan.
ya, dalam kawasan hutan. Dan di kawasan bawah tadi ada makam, perkuburan, ada peringkat batu yang dah agak moden, dan peringkat yang kedua, dan peringkat yang pertama batu megalit ataupun batu hidup banyak di sebelah bawah. Dan dalam batu megalit yang cukup banyak, dekat nak bawah ni ada satu yang agak terpencil. Itu adalah orang kanan tokoh ini yang dipanggil sebagai Tok Manggis. Ni, sebab dalam sejarah adat dan tradisi Negeri Sembilan dan orang-orang Melayu, makam orang yang terkenal, orang yang besar kedudukannya, sudah pasti di puncak bukit. Dan orang yang pangkat biasa dia tidak akan letak di puncak bukit, dan bawah adalah pengikutnya, pembantunya dan pengikutnya di sebelah bawah yang banyak berselerak di bawah. Dan nama tempat ini ialah Kampung Seri Mungkal, Mungkal Seberang, Kampung Seri Pilah. Dulu dipanggil Kampung Ulu Pilah. Letak duduknya adalah dalam kawasan Luak Ulu Mua. Ya, Luak Ulu Mua, luak yang paling kanan dalam luak tanah mengandung. Ya, iaitu yang dikandungnya ialah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan kalau tuan-tuan dan puan lihat batu ni, dia agak berlainan daripada batu yang sebelum-sebelumnya. Dia agak lebar dan agak besar, tinggi. Dan tanahnya hidup. Yang seperti yang saya cerita di sebelum ni, sejuk tempat ni sebenarnya. Dan lawan batunya di sebelah depan dah patah. Depan. Dan ini tinggal batu inilah. 1, 2. Dan kalau kita tengok, memang kokoh. Bila kokoh, tuan-tuan dan puan, dalamnya, kalau kita lihat setinggi ini, katalah kaki 2, 3, 4, 5. 5 kaki juga dalam. Sebab tu dia kokoh. Sebab yang dikebumikan ini adalah seorang tokoh besar, pemimpin besar, dan daripada keturunan raja. Ya, keturunan raja. Tok Manggis gelarannya, ya, Tok Manggis. Dan kemudian di tepi-tepinya ada batu hidup yang lain yang dah patah. Dan besar kemungkinan ada satu lagi batu yang di sebelah tepi ni yang kita tidak tahu, yang sudah dihakis oleh air. Ya, dihakis oleh air. Dan kemudian satu lagi, petanda orang yang terkenal ni, mesti ada pokok mengkudu. Ni. Sebab ianya penting dari segi perubatan atau herba. Yang kedua, ni pokok jelatang. Gatal pokok ni kalau nak dicuba. Biasanya tokoh-tokoh ni akan tidur di atas tu untuk nak tengok dia tahan ataupun tidak. Keliling tu ada pokok jelatang. Dan keliling ni ada banyak lagi pokok-pokok herba. Cukup banyak pokok-pokok herba. Yang ini pun pokok herba. Yang ini pokok kerutop panggilnya, akar kerutop. Ni kalau orang tua-tua dahulu, kanak-kanak yang tak ada selera makan apa semua, direbus, bukan diminum, dimandikan di muka pintu. Lama kelamaan mandi di halaman, hari yang keempat cacing dalam perut akan keluar. Panjang cacing tu, tak payah makan pil pun. Ni akar kerutop. Dan inilah orang dulu-dulu punya seni perubatannya. Dia akan ada kaitan dengan tokoh tu. Yang ini kecil ni. Dia besar lagi, pokok puar. P-U-A-R, puar. Puar condong ke perut. Makna kiasannya, dalam kehidupan kita jangan lebihkan saudara kita saja. Kita kena sama. Duduk seorang bersempit-sempitan, duduk ramai berlapang-lapangan. Dia kena tolong juga yang lain. Berbalik pada tokoh ni, ya, Tok Manggis ni, tuan-tuan dan puan. Suaminya Tok Kaya. Makamnya kita akan pergi sebentar lagi. Belok sebelah kanan, sebelah bawah di tepi jalan. Batunya besar seperti ini juga. Ini wujud 6 atau 700 tahun dahulu. Ya, 6 atau 700 tahun dahulu. Asalnya daripada kerajaan Mua. Mua di belah bawah. Naik sampai ke atas. Di kiri kanan tebing tu ada kerajaan-kerajaan kecil. Kalau nak membuktikan, cuba
baca manuskrip Malim Dewa. Ada kerajaan Malim Dewa. Dan inilah antara kerajaan-kerajaan yang ada. Dan kemudian sampai ke kawasan Ulu Muar ni. Ini contohnya. Tok Manggis dan Tok Kaya di sebelah bawah. Buktinya lagi, kalau Tok Kaya ada rumah tradisinya sebelah dalam tu. 600 tahun. Cukup cantik rumah tu. Kalau Tok Manggis, rumahnya ada di sebelah hilir. 600 tahun lebih. Ini sebagai buktinya. Kalau kita tengok batu ni, ni sudah dihakis. Ni masih lagi kokoh. Di sebalik batu ni ada batu menarik yang perlu kita paparkan kepada anak muda. Dan kita perlu sayang pada sejarah yang seperti ini. Dan inilah antara lagi tokoh wanita yang perlu kita dendangkan. Ya, dan ini adalah orang asal. Orang asal. Ya, dan Tok Kaya tu Mungkal, Seri Mungkal, kahwin dengan orang asal. Kenapa kuburnya berpisah? Ada ceritanya. Semasa hayatnya, orang yang ilmu tinggi ni dua-dua, biasanya dia tak ngam. Tak ngam maknanya tak ngam dari segi ilmunya. Biasanya dia akan berlawan. Jadi dia berjanji antara duanya, dia takkan makamnya dekat-dekat. Suami bawah, isteri di atas. Itu hebatnya tokoh-tokoh yang dahulu. Dia tak ngam dari segi ilmu, tapi kehidupan suami isteri masih lagi cantik. Kita hari ni tak ngam satu, tak ngam terus semuanya sehingga bercerai. Itu yang tak elok kita guna pakai. Jadi perlu kita pelajari kebaikan dan kehebatan tokoh-tokoh yang seperti ini. Perlu kita perdalami lagi cerita ini. Sekarang saya masih lagi di kampung Seri Mungkal ataupun Seri Pilah. Kalau dalam bahasa adatnya, Mungka mudik kanan. Kenapa mudik kanan? Kalau daripada sebelah hilir, kita masuk ke kanan tadi. Kita masuk ke kanan. Kalau seberang tu, mudik kiri. Mungka mudik kiri katanya. Dan inilah makam Tok Kaya tu. 600 ke 700 tahun dahulu dia dah datang ke sini. Dah datang ke sini dengan kereta kudanya. Ya, kereta kudanya daripada luar singgah ke Seri Melanti dan dengan rombongannya datang ke sini. Sebab Mungkal ni daripada kolam tu menjajah sampai ke hujung, dia sampai ke hilir, sampai ke sekolah, sampai ke seberang. Dia satu jajaran yang cukup lebar dan luas. Dan inilah Tok Kaya. Memang kaya orangnya. Dan dia orang luar, kahwin dengan Tok Manggis tadi. Orang Tok Manggis ni, orang asal di sini. Dua-duanya sama hebat dari segi ilmu. Orang yang hebat dari segi ilmu, dia tak sama dah. Masing-masing dia ada kelebihan. Dan dia dikebumikan di sini. 1, 2. Tidak heran, orang yang hebat mesti ada pokok nau. Pokok nau. Dia punya hijaunya tu, rambutnya tu boleh dia buat anyam, dia buat atap. Tu, hijau tu. Ni pokok nau. Dan baru saya kata tadi, pokok mengkudu. Ni, atas tadi ada. Dan di sini pun ada. Dan di keliling ni, banyak pokok herba ni sebenarnya, keliling ni. Inilah tokoh yang datang ke sini membentuk satu kerajaan kecil. Ini lagi awal daripada kerajaan Raja Melewah yang kita sebut tu. Dia lagi awal. Dan ini adalah serpihan daripada kerajaan Muar dulu dan sambungan daripada kerajaan Kalatana, Kelantan tu sendiri. 600 ke 700 tahun dahulu. Inilah dia. Dan bukti lagi kalau kita pergi di depan tu ada rumah tradisinya. 600 ke 700 tahun masih kokoh lagi, cukup cantik bentuknya. Kalau sempat nanti kita lihat bagaimana kedudukan rumah tu. Dan inilah. Dan ini dicantikkan oleh anak cucu cicitnya. Dan saya sendiri pun terlibat membersihkan tempat-tempat ni.
Dan tempat-tempat ini perlu kita lestarikan. Bila kita lestarikan makam, bukan kita nak puja. Kita nak mengingatkan hebatnya tokoh di dalam ni. Untuk kita mengeluarkan jati diri. Jati diri bagaimana dia berjuang dengan rimau, dengan gajah. Sebab semua ni hutan Banat ni. Ada contoh kayu-kayu yang besar-besar tu. Berjuang. Mengadakan tanah ni untuk anak cucu cicit yang akan datang. Jadi anak cucu cicit yang akan datang kena jaga apa yang telah dibuat ini yang sebenarnya. Jojak wari ateh pesako. Jojak pesako ya ateh roto pesako. Roto pesako apa tanda rupa Ini makam, tanah, rumah dan beberapa benda yang lain lagi yang harus kita fahami. Terima kasih. Bye-bye.